Orang susah ni dengan Quran, dia ingat ustaz dia sedang kesusahan. Dan sahabat-sahabat kita daripada masjid-masjid surau, saya yakin dan saya sangat yakin bahawa inilah dia yang menolong kita. Sahabat-sahabat, kita perlu talian hayat sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita. Sebab tu saya rasa sahabat yang paling baik, sahabat yang boleh faham hidup dan mati kita, susah dan senang bersama. Ustaz Rizwan Rahmat, walaupun COVID, kita dah bahagikan, saya buat arahan. Siapa nak kafan dia, walaupun cara COVID-19, kan, kita dah bagikan. Ustaz Mio masuk. Siapa uruskan van, Ustaz. Siapa yang akan bawa ke kubur, dah susun. Siapa sembahyang, saya jadi imam dekat atas kubur. Lepas dikebumikan, kita buat solat jenazah atas kubur. Siapa sebelum meninggal, ketika meninggal, dah meninggal, kita susun. Sebab kita perlukan siapa, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baik. Sebab itu bila saya nak sebut tu tadi, kita takkan ingat dah bila kita sedang getir, tenat, kita tak ingat Quran, tak ingat sembahyang, tak boleh dah. Ketika kita perlu sumbangan luar. Sumbangan luar. Saya dah tak ingat apa dah. Tapi apa yang saya rasa lah. Doktor kata apa doktor? Saya pergi Turki bukan sebab saya nak berjalan. Saya uruskan pelajar saya masuk batch yang pertama dekat Gaziantep University di tenggara Turki, dengan Istanbul 2 jam perjalanan. 2 jam pula. 2 hari perjalanan dari Istanbul. Jadi pelajar saya yang lepas SPM ke Turki, lepas tahfiz kita hantar ke South Africa. Jadi kita ada channel-channel dia lah, insyaAllah. Jadi apa yang nak diuruskan, itulah ada yang masa yang ada. Universiti nak datang dengan SOP yang cukup ketat, invitation letter kita jawab, ambil MTP, my travel pass daripada Malaysia, swab test, lagi macam-macam lah. Tapi bila Allah uji begitu, saya dah 2 dos, tetapi kena varian lain, dia jadi lain lah. Doktor kata apa sahabat-sahabat? Doktor Turki ni, dia kata apa? Kamu ni ikutkan mati dah hari tu. Tu yang saya rasa bersyukur hidup hari ni. Walaupun dah susut, dah 6 kilo turun lagi, tapi saya rasa bersyukur dapat hidup. Saya tak ingat apa dah. Sampai satu masa ada satu ayat surah Ghafir ayat 44. Ayat 44. Ghafir. Ujung ayat tu sebut wa wafidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan seluruh urusan aku kepadanya. Sampai satu masa, ya Allah, kalau inilah hakikat dia, ya Allah, engkau nak ambil aku di sini, aku mati, ya Allah, aku mati. Kalau kau rasa aku hidup, ya Allah, nak peluang menambah baik lagi amalan aku yang kurang, aku hidup. Tak ingat apa dah. Istighfar dan selawat. Ini benda yang boleh, yang masih lagi kita ingat. Tapi ketika itu sahabat-sahabat, dalam keadaan itu, saya rasa kuat. Kan? Bila mana ada benda masuk. Allahu Akbar. Rupanya adik saya dia positif juga, tapi dia tak tenat. Dan kami terpisah. Saya pun duduk kat hospital seorang-seorang. Doktor Turki tak boleh bahasa Inggeris, kita cakap dia tak faham, kita cakap bahasa Arab dia tak faham. Sampailah seorang translator, murtajim, penterjemah bahasa Arab datang, just nak jadi perantara antara saya dan doktor. Sampailah doktor tu boleh faham. Arti kata lain, sahabat-sahabat, ketika itu saya dah tak ada apa dah, melainkan kita ada sedikit kewarasan. Dan juga bila adik saya tu dia minta para pelajar yang kami ada supaya munajat dan yasin. Baru saya teringat rupanya kami ada madrasah di Kemboja. Ada 12,000 dulu, beli tanah 7 ekar. Tanah murah sana. Pelajar yang saya ambil daripada Kemboja 2 orang, hafal Quran habis, hantar Naratiwat Universiti habis, jadi mudir sana sekarang. Kita rupanya ada madrasah di Bangladesh. Kita buat madrasah untuk anak yatim, orang susah. Rupanya saya ada anak murid di South Africa, belajar kitab lah ni. Kita ada pelajar kita di Malaysia. Bila adik saya hantar gambar, lepas tu saya tengok balik gambar-gambar tu, orang-orang susah ni dengan Quran, dia ingat ustaz dia sedang kesusahan. Dan sahabat-sahabat kita daripada masjid-masjid surau, saya yakin dan saya sangat yakin bahawa inilah dia yang menolong kita ketika kita sedang
kelemasan tu tadi. Maka inilah talian hayat yang keempat. Sahabat-sahabat yang soleh ingat kita. Sebab itu kita ni jangan rasa rugi dengan agama Allah. Jangan berkira-kira dengan agama Allah. Kita memerlukan mereka. Semalam dapat mesej seorang kan, hajah meninggal dunia. Dan dia orang baik. Sebab tu orang kalau ada sumbang untuk madrasah, walaupun RM1, saya Ustaz RM1 ni saya mampu. RM1 bagi saya sangat besar. Sebab ada orang dia hanya ada RM2. RM1 dia infak untuk Islam. Ada orang dia tak ada duit, RM1 saja harta dia infak semua untuk Islam. Sebab itu jangan kita menilai RM1 itu kecil. Saya simpan nama dia. Dia kata apa? Ustaz, saya RM1 pun Ustaz simpan nama saya. Bagi saya nama tuan cukup besar, nama puan cukup besar. Di sisi Allah lagi besar. Saya hidup ni dengan bantuan orang miskin dulu. Sebab itu bila mana saya belajar kat Pakistan dulu, duduk kat kampung, pagi saya pusing kampung ambil roti. Setiap rumah bagi roti, sekeping, 2 keping, 3 keping. Ada sebuah rumah yang sangat-sangat daif. Rumah dia kalau kita bersin hancur rumah. Setiap pagi dia bagi sekeping roti. Roti-roti ni kita bawa balik madrasah. Pukul 9 pagi rehat, kita bagi anak-anak madrasah makan roti orang kampung. Agak-agak sahabat-sahabat yang bagi roti sekeping tu, rumah nak rebah tu, nak roboh tu, agak-agak saya boleh lupa dia ke? Saya tak mungkin lupa dia sampai hari kiamat. Sebab sekeping roti saya jadi manusia hari ni. Sebab tu tak ada nilai yang kecil di sisi Allah. Cuma kita ni kadang-kadang merasa rugi untuk kita letakkan diri kita dalam benda yang kita mampu beri. Tak susah mana pun. Dan sebab itu kita perlukan bantuan-bantuan hayat ini, talian-talian hayat ini. Dan bila saya dapat mesej daripada anak dia, mak meninggal, saya sebut kebaikan mak dia. Ya, bonda kamu sekian-sekian, orangnya baik. Saya kenal dia selalu dekat masjid sekian, surau sekian. Dan dia banyak menyumbang untuk kebaikan Islam. Dan saya panjangkan pada sahabat-sahabat, grup-grup yang saya ada. Kalau boleh solat jenazah gaib, buat. Nak sebutnya hebatnya apabila dia meninggal dunia. Sebab tu kita ini dalam hal ini kita perlu talian hayat. Kita perlukan sahabat-sahabat yang baik.